Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan bincangkan latih diri 4.3b buku teks muka surat 86. Jadi kita tengok soalan yang pertama. Terdapat 200 orang pemain dalam 8 pasukan rugby yang menyertai suatu karnival sukan. Tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan jika setiap pasukan mempunyai bilangan pemain yang sama. Jadi sekarang ni dia minta kita tentukan bilangan pemain yang mana dalam 2 pasukan. Jadi sekarang ni kita tulis dulu dalam bentuk kadaran. Jadi kadaran yang sesuai adalah bilangan pemain kepada bilangan pasukan. Kita tengok maklumat yang diberi. 200 orang pemain dalam 8 pasukan. Maknanya kita kena tulis dalam bentuk kadaran. Jadi 200 pemain dalam 8 pasukan. Seterusnya dia minta kita tentukan berapa bilangan pemain di dalam 2 pasukan. Jadi kita tak tahu berapa bilangan pemain, tapi kita tahu pasukannya adalah sebanyak 2. So kat sini kita kena buat perkaitan antara 2 kadar ni. Jadi sekarang kita tak tahu bilangan pemain, jadi sesuatu yang tak diketahui, kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf. Jadi saya gantikan dengan huruf X. Tak semestinya dengan huruf X, huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Jadi sekarang misi kita yang utama sekali adalah kita nak tentukan bilangan pemain. Jadi macam mana cara dia? Kita boleh gunakan kaedah darab silang. Iaitu 8 kita darab dengan X dan 2 kita darab dengan 200. Jadi kita dapat 8X sama dengan 400. Kita ingat balik, X ni kita merujuk kepada bilangan pemain. Jadi sekarang, apakah nilai X? Tadi kita gantikan X ni untuk bilangan pemain. Jadi sekarang, 8X bersamaan dengan 400. Jadi kalau kita nak X sahaja, maknanya 400 bahagi 8. 400 bagi 8, maka kita dapat 50. Jadi apakah maksud 50 ni? 50 ni adalah bilangan pemain. Untuk soalan yang kedua, dalam ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali dalam masa 3 minit. Itu maklumat pertama. Berapa kali tekan tubi yang boleh dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Jadi sekarang dia bagi tahu dah maklumat 60 kali dia boleh buat dalam masa 3 minit. Jadi sekarang dia nak tanya, kalau dalam masa 5 minit berapa kali Amir boleh buat tekan tubi? Jadi sekarang ni kita boleh bentukkan satu kadaran, iaitu bilangan kali per masa. Jadi sekarang maklumat yang pertama, 60 kali dalam masa 3 minit. Jadi 60 kali dalam masa 3 minit. Dan yang seterusnya, dia tak tahu berapa bilangan kali, tapi dia nak dalam masa 5 minit. Jadi sekarang kita tak tahu berapakah bilangan kali tekan tubi, tapi masa kita tahu, iaitu 5 minit. Jadi macam mana kita nak cari bilangan kali ni? Kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf. Jadi untuk ni saya wakilkan dengan huruf Y. Boleh tak wakilkan dengan huruf lain? Tak ada masalah. Jadi kita wakilkan dengan huruf Y. Jadi sekarang kita nak cari apakah nilai Y. Yang mana kita tahu Y ni adalah bilangan kali tekan tubi yang dilakukan oleh Amir. Jadi kita gunakan kaedah darab silang. 3 darab Y dan 5 darab 60. Jadi sekarang kita dapat 3Y sama dengan 300 kali. Jadi ingat balik, Y merujuk kepada bilangan
tekan to B. Okay, jadi macam mana kita nak cari Y? Y sama dengan 300 bahagi 3. Okay, kenapa bahagi 3? Sebab ada 3 Y. Kita hanya nak 1 Y sahaja. Yang mana Y ni mewakili bilangan kali. Jadi sekarang 300 bahagi 3, kita dapat 100. Okay, jadi 100 ni apa? Okay, 100 ni ialah 100 kali, iaitu bilangan kali tekan to B oleh Amir. Baik, untuk soalan yang terakhir, seorang peladang menanam 3 pokok cili per 0.5 meter persegi. Okay, maknanya dalam keluasan 0.5 meter persegi, dia dapat tanam sebanyak 3 pokok cili. Okay, jadi itu maklumat yang pertama yang dia bagi. Okay, jadi soalan dia, berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam suatu kawasan seluas 85 meter persegi. Okay, kat sini kita dah nampak adanya perkadaran. Okay, yang mana kalau 3 pokok cili, okay, dia guna luas 0.5 meter persegi. Tapi kalau 85 meter persegi, berapa banyak pokok cili yang boleh ditanam? Okay, jadi untuk kita tahu bilangan pokok cili ni, kita perlu tulis dulu kadaran yang sesuai. Jadi kadaran yang sesuai adalah bilangan pokok cili kepada luas. Itu adalah kadaran, iaitu hubungan antara bilangan pokok dengan luas. Okay, seterusnya 3 pokok cili per 0.5 meter persegi. Maksud dia 3 pokok cili memerlukan 0.5 meter persegi. Okay, itu kadaran dia. Okay, kita hubungkan pula dengan berapakah pokok cili yang boleh ditanam oleh peladang itu dalam kawasan seluas 85 meter persegi. Okay, jadi sekarang ni luas dia dah bagi, tapi bilangan yang dia tak bagi. Jadi kita nak tahu berapa bilangan cili yang boleh ditanam dengan 85 meter persegi ini. Okay, jadi sekarang bilangan kita tak tahu. Jadi kita boleh wakilkan dengan menggunakan huruf. Okay, jadi untuk ni saya wakilkan guna huruf Z. Okay, jadi sekarang macam mana kita nak cari Z ni? Okay, kita kena ingat Z adalah bilangan pokok cili. Okay, jadi sama juga macam tadi, kita gunakan kaedah silang. 0.5 darab dengan Z dan 85 darab dengan 3. Okey, jadi 0.5 Z bersamaan dengan 255. Jadi adakah kita nak 0.5? Tak, kita nak Z sahaja. Yang mana Z ini adalah bilangan pokok cili. Okey, jadi sekarang macam mana nak cari bilangan pokok cili? Okey, 255 bahagi dengan 0.5. Kenapa bahagi 0.5? Sebab kita nak 1 Z sahaja. Kita tak nak 0.5. Jadi kita alihkan 0.5 tu ke sebelah kanan. Jadi sebab itulah 255 bahagi 0.5. Jadi sekarang berapakah bilangan pokok cili? Okay, jadi bilangan pokok cili adalah 510 pokok.